Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani dan banat, Malik harap kamu semua sihat. Jadi, pada pelajaran akhlak kali ini kita akan belajar pelajaran 2, unit 1 dan 2. Okey, jom. Pelajaran 2, unit 1, iaitu hubungan dengan manusia. Mari kita tengok. Unit 1, pengertian jiran. Okey, apakah maksud jiran? Jiran ialah orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita. Maksudnya orang yang tinggal dekat dengan rumah kita. Rumah yang dekat dengan rumah kita. Dari kanan, kiri, hadapan, belakang, atas dan bawah dikira hingga 40 buah rumah. 40 buah rumah dari setiap penjuru. Okey, kat sini tengok ada gambar kan? Gambar kat sini ada rumah, ada 5 buah rumah. Yang ni contohnya ni rumah kita yang bersebelahan, yang berdekatan dengan rumah kita ni adalah jiran. Mari kita tengok contoh seterusnya. Okey, kat sini ada banyak rumah. Subhanallah. 40 buah rumah di sekeliling rumah kita adalah jiran kita. Maknanya contohlah kat sini rumah kita, contoh rumah kita kat sini. Jadi yang sekeliling ni, yang 40 buah rumah di sekeliling ni, di taman kita atau di kampung atau di mana-mana, dipanggil jiran. Jiran kita lah. Tengok contoh seterusnya. Okey, ni contoh kalau rumah ada. Rumah ni lah flat ke, kondominium ke, pansapuri ke. Okey, tengok ni rumah. Yang ni pun dipanggil jiran. Okey, ni jiran, contoh ni kita lah, ni kita. Okey, ni dipanggil jiran kita juga. Jiran, ni semua jiran. Okay. Seterusnya kita tengok dalil ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabil walidaini ihsana wabizil qurba wal yatama wal masakin wal jarizil qurba wal jaril junub. Sadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 36. Maksudnya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, jiran yang dekat dengan jiran yang jauh, jiran yang dekat dan jiran yang jauh.
wal jarizil qurba, jiran yang dekat, wal jarizil qurba, jiran yang dekat, wal jaril junub. Okey, jiran yang jauh. Seterusnya, dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh seorang lelaki seraya berkata. Seraya ni kemudian berkata. Seorang lelaki demai kat Rasulullah, kemudian dia kata, "Wahai Rasulullah, saya tinggal di kampung si fulan." Si fulan ni maksudnya seseorang lah. Saya tinggal di kampung seseorang dan orang yang paling banyak membuat aniaya kepadaku ialah jiranku yang paling hampir. Dia nak bagi tahu, dia beritahu Rasulullah, jiran dia yang paling dekat ni, dia buat jahat dekat dia. Mendengar itu, Rasulullah SAW pun mengutuskan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum supaya segera ke masjid dan berdiri di pintunya seraya menyeru dengan suara yang keras, "Ingatlah, 40 buah rumah di sekitar kamu adalah jiran dan tidak masuk syurga orang yang jirannya takut akan kecelakaannya." Diriwayatkan oleh At-Tabrani daripada Ka'ab bin Malik. Okay, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, dia pergi masjid, dia beritahu dekat semua orang. Dia kata, ingat, 40 buah rumah di sekitarmu adalah jiran kamu dan kita tidak akan masuk syurga kalau jiran takut dekat kita, takut dengan perbuatan jahat kita. Kalau kita buat jahat dekat jiran, kita tidak akan masuk syurga. Okay, seterusnya, pembahagian jiran. Okay, jiran ada 3 jenis. Tengok, yang pertama adalah jiran musyrik. Jiran ini mendapat hak kejiranan sahaja. Okay, contohnya ada rumah sebelah kita, dia adalah seorang yang bukan Islam. Musyrik ni bukan Islam lah. Dia adalah, walaupun dia bukan Islam, dia tetap jiran kita. Yang kedua, jiran Muslim. Jiran ini mendapat hak, iaitu hak sebagai seorang Islam dan hak sebagai seorang jiran. Okey, kalau jiran kita seorang Islam, kalau ada apa-apa yang berlaku sebagai orang Islam, kita kena tunaikan hak kepada dia dan dia juga seorang jiran kita. Yang ketiga, jiran Muslim dan mempunyai pertalian darah. Jiran ini mendapat 3 hak, iaitu seorang saudara, dia adalah seorang saudara kita dan dia seorang Muslim dan dia juga seorang jiran kita. Dalam masa yang sama, dia seorang saudara, seorang Islam dan seorang jiran. Kalau saudara ni, kita kena lagi rapat lah, lagi dekat dengan dia sebab dia saudara kita dan dia juga orang Islam dan dia juga jiran kita. Jadi kita kena tunaikan hak. Kalau dia minta tolong, kita kena bagi pertolongan. Okey, semua jenis jiran kita kena tolong. Okey, jiran tak kira lah, jiran orang bukan Islam ke, jiran Islam ke, jiran yang saudara kita, semua kita kena tolong. Okey. Seterusnya, adab berjiran. Okey. Yang pertama, memberi salam apabila bertemu dengan jiran yang beragama Islam. Kalau jiran kita agama Islam, kita kena bagi salam lah. Bagi salam kalau jumpa. Kalau jumpa, bagi salam, Assalamualaikum. Okey. Yang kedua, berjabat tangan apabila bertemu jiran yang bersamaan jantina. Okey, kalau kita jumpa jiran kita yang sama, kalau kita lelaki, kita salam lah. Tapi sekarang ni kan ada COVID-19, jadi kita tak boleh salam. Okey, cara salam sekarang, macam mana? Kita letak tangan di dada. Sama juga dengan salam tu. Kita bagi salam, Assalamualaikum, tangan letak di dada sebagai tanda salam. Yang ketiga, berbuat baik dan bertolak ansur terhadap jiran.
Yang keempat, melawat jiran ketika mereka sakit. Yang kelima, mengucapkan tahniah atas kejayaan jiran dan mengucapkan takziah atas bencana yang menimpa. Kalau jiran kita tu dia berjaya membuat sesuatu, berjaya mendapat sesuatu, kita ucaplah tahniah. Kalau jiran kita ada ditimpa kecelakaan ke, ditimpa kemalangan ke, kita pergi melawat dia, kita ucap takziah. Tapi sekarang ni waktu Covid, Covid ni sekarang PKP pula, tak boleh lah nak melawat. Hendaklah menutup keaiban jiran. Kalau jiran kita ada membuat sesuatu perkara yang dianggap sebagai aib, kita kena tutup, kita kena tak boleh bagi tahu orang lain. Tidak melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiran, menunjukkan wajah yang mesra apabila berjumpa jiran, mengambil berat hal jiran dan membantu dalam perkara-perkara kebaikan, tidak menghalang jalan menuju ke rumah jiran, mengajak jiran membuat kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Kat sini tengok contoh. Tengok perempuan ni dia melawat jiran dia. Ni contoh ni. Islam, dia melawat jiran yang bukan Islam. Ni orang Islam Melayu, ni orang Cina. Agama bukan Islam. Tengok. Seterusnya. Pelajaran 2, unit 2. Hubungan dengan masyarakat bukan Islam. Mari kita tengok. Masyarakat kita terdiri daripada kaum Melayu, Cina, India, Serani dan pelbagai kaum lain. Masyarakat kita terdiri daripada kaum Melayu, Cina, India, Serani dan pelbagai kaum lain. Pengertian masyarakat bukan Islam ialah masyarakat yang menganut dan mengamalkan agama selain daripada Islam. Kalau masyarakat kita, tak kiralah orang yang dekat-dekat dengan kita ke siapa-siapa, kalau dia bukan Islam, kalau dia bukan Islam, dia dipanggil masyarakat bukan Islam. Seterusnya, adab-adab dengan masyarakat bukan Islam. Yang pertama, kita hendaklah berbuat baik dengan mereka. Walaupun dia orang bukan Islam, kita kena buat baik lah. Kita tak boleh buat jahat dekat dia, sesuka hati. Memberi bantuan yang berpatutan. Kalau dia minta tolong, kita kena tolong lah. Tapi kalau ada orang Islam dan orang bukan Islam, kita kena utamakan orang Islam dahulu. Kemudian lepas selesai kita tolong orang Islam, barulah kita tolong orang bukan Islam. Kita tidak boleh mengganggu harta dan keharmonian mereka. Kita tidak boleh memberi salam kepada mereka. Kita tak boleh jumpa orang yang bukan Islam, orang musyrik, kita bagi salam, Assalamualaikum. Tak boleh. Tapi kalau mereka bagi salam kat kita, contoh orang Cina, orang Cina, dia bukan Islam, orang India, dia bukan Islam ataupun orang Kristian, dia bagi salam kat kita, Assalamualaikum. Apa yang kita perlu jawab? Kita jawab Alaikum. Alaikum sahaja. Jangan jawab Waalaikumsalam. Waalaikumsalam adalah untuk orang Islam sahaja. Kalau orang bukan Islam, kalau orang kafir bagi salam, kita jawab Alaikum. Kemudian kita tidak boleh meniru sifat atau adab mereka yang bercanggah dengan Islam. Kalau ada adab mereka ada bercanggah dengan Islam, kita tak boleh ikut lah. Contoh, nak masuk rumah kena sembah patung dulu ke, kita tak boleh ikut. Haram. Jadi maknanya kamu faham kat situ. Jadi di sini sahaja pembelajaran akhlak tahun 6, pelajaran 2, unit 1 dan 2. Kita jumpa lagi pada tajuk seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.